Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama dengan saya Yasmin Hani dalam program Sembang Sembang ASMB 2023 yang mana kita akan membincangkan pelbagai isu berkaitan pengurusan wang dan pelaburan untuk membantu anda membina kehidupan yang lebih selesa. Pandemik COVID-19 banyak mengajar kita mengenai pentingnya mempunyai tabungan kecemasan. Ketika ramai secara tiba-tiba hilang punca pendapatan, mereka yang mempunyai tabung kecemasan masih dapat bertahan berbanding mereka yang tidak memilikinya. Mengapa ramai memandang rendah kepentingan mempunyai tabung kecemasan? Adakah membina tabung kecemasan akan menyebabkan kita semua tidak dapat menikmati hidup? Baiklah, untuk membincangkan kepentingan memiliki tabung kecemasan, kita akan bersama dengan Dr. Adam Zubir, seorang pempengaruh yang merupakan pengasas saluran YouTube Dr. Adam Zubir untuk mengupas topik pelampung kewangan, usah pandang ringan, tabung kecemasan. Baik, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi ya. Jumpa lagi Hani. Baik, okey doktor. Nak tahu apakah sebenarnya tabung kecemasan ini dan kenapa semua orang perlu memilikinya? Jadi tabung kecemasan ni dengan namanya sendiri, kalau kita tengok definisi dia, adalah satu tabung di mana kita gunakan tabung tersebut apabila berlakunya kecemasan. Okay. Dan rata-rata daripada kita tak boleh nak menjangkakan apabila sesuatu kecemasan tu berlaku. Yeah. Contohnya, kalau baru-baru ni saya drive kereta, tiba-tiba orang langgar daripada belakang. Misalnya, benda tu kita bukannya di bawah kawalan kita. Yeah. Ataupun mungkin kalau kita bekerja and then suddenly tiba-tiba syarikat yang kita kerja tu tiba-tiba tidak bungkus misalnya, bungkus memang kita terpaksa hilang pekerjaan, hilang sumber pendapatan. Yeah. Maka kita nak guna duit daripada mana jika kita tidak mempunyai tabung simpanan kecemasan. Jadi, dalam bahasa lain tabung kecemasan ini merupakan satu simpanan khas untuk kecemasan. Okey. Jadi sebenarnya berapa jumlah yang kita perlu ada dalam tabung kecemasan ini supaya ianya mencukupi untuk menampung keperluan hidup kita? Soalan yang sangat bagus. So, kalau kita tengok secara idealnya, jumlah yang sepatutnya kita ada untuk tabung simpanan kecemasan sebaik-baiknya 6 bulan daripada perbelanjaan kita. Okey. Kalau kita nak kasih senang kira, 6 bulan daripada gaji. Misalnya kalau gaji kita, saya ambil gaji purata RM3,000, okay, RM3,000 sebulan. Maka berapa banyak simpanan yang kita perlu ada, yang kita perlu letak dalam tabung kecemasan adalah RM3,000 kali dengan 6 bersamaan dengan RM18,000 sebagai tabung simpanan kecemasan. Okey. Jadi macam mana caranya untuk kita membina tabung kecemasan ini? Okey. Mungkin tahun pertama, boleh ke kita dah bina tabung kecemasan? Tak dapat sebab kita bekerja, kita perlukan RM3,000 tu ataupun kita perlukan kurang daripada RM3,000 sebenarnya. Betul. So, tahun kebila yang kita boleh dapat bina tabung kecemasan ni? Okey. So, saya bagi pengiraan yang mudah. Kalau kita boleh secara konsisten menyimpan sekurang-kurangnya RM30 sebulan. Saya nak tanya Hani, RM30 banyak ke sedikit sebulan? Kan, jumlah yang sedikit, dan saya yakin ramai daripada anda yang sedang menonton juga RM30 adalah jumlah yang sedikit yang kita boleh simpan secara konsisten setiap bulan. Kalau kita simpan RM30 kat tempat berisiko rendah, tempat pelaburan berisiko rendah, jangan letak dalam bank sahaja. Sebab kadang-kadang kalau kita letak dalam bank ni, kita terambil. Itu yang bahayanya. So kalau kita letak kat tempat pelaburan berisiko rendah seperti ASB misalnya, dengan purata dividen 4% setahun, RM30 setiap bulan, setahun RM360. Kalau kita simpan selama 5 tahun, daripada RM30 itu boleh menjadi RM2,000 dengan dividen 4%. Ini minima 4%. Itu minima Okey. Tapi saya tak pernah nak fikir letak duit dalam bank simpanan tu sebagai pelaburan. Betul? Saya tak itu bukan option, itu bukan option bagi saya lah. Walaupun dia memang memberikan pulangan sangat sedikit, tapi kebanyakan mungkin ramai pun tak tahu pun ada pulangan tu. Betul? Orang tak perasan. Diingatkan letak duit kat dalam tabung aja, tapi tempat yang selamat kan? Ya. Jadi okey, Dr. Adam ada menyebut supaya mengeluarkan wang daripada akaun simpanan dan melaburkannya ke dalam ASB, dan ramai yang menganggap sebenarnya ASB ni seperti akaun simpanan kerana duit dalam ASB ni mudah dimasukkan dan dikeluarkan. Boleh tak doktor jelaskan sebenarnya lebih lanjut mengapa kita tidak boleh beranggap akaun simpanan sebagai tabung kecemasan? Okey, ada beberapa faktor. Okey, faktor yang pertama, kalau kita letak tabung simpanan, kita jadikan bank simpanan kita sebagai tabung simpanan kecemasan,
Masalah yang paling besar adalah kita tak dapat nak membezakan duit kegunaan harian kita, duit perbelanjaan kegunaan harian ataupun mingguan maupun bulanan. Kita tak tahu. Kita keluar masuk. And kadang-kadang transaksi tu begitu cepat. Betul tak? Betul. Kalau kita nak dibandingkan pula dengan ASB, contohnya kalau kita letak dalam tempat pelaburan macam ASB, kita tak nampak. Yes, sekarang ni ada My ASNB app. Memang kita boleh check baki berapa dan sebagainya, tetapi ada limitasi dari segi kita nak keluarkan duit tersebut. Okey, sebab pertama kali maksimum duit yang kita boleh keluarkan sekarang ni, buat masa sekarang ni tertakluk pada RM2,000 sebulan. Sahaja. So maksudnya itu menjadi satu cara untuk kita menghadkan duit keluar masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tak digalakkan letak dekat dalam bank simpanan biasa? Sebab bank simpanan biasa tak memberikan apa-apa keuntungan kepada diri kita. Dan disebabkan itu, kita tak dapat nak melindungi diri kita daripada inflasi. Inflasi ni maksudnya apa? Harga barang makin lama makin naik. Duit dalam bank nilainya sama, tapi nilainya makin lama makin jatuh. Makin susut. So disebabkan itu kita digalakkan untuk masukkan duit kita ke dalam pelaburan berisiko rendah seperti ASB supaya sekurang-kurangnya duit kita makin lama makin beranak pinak. Cukuplah dua faktor. Dua faktor tu ya. Baik, okey, kalau kata kita nak membina tabung kecemasan ni, sebenarnya kita kena menabung ataupun melabur secara konsisten dan tidak usik duit tu ya, betul? Betul. Kecuali bila betul-betul memerlukan emergency. Itu yang kalau boleh kita dah ada tabung kecemasan. Itu pasal kita cakap macam tu kan. Jadi sekarang ini apakah kesilapan biasa yang dilakukan sehingga menyebabkan kita semua gagal membina tabung kecemasan ini? Okey, yang pertama sebab biasanya orang berbelanja lebih daripada apa yang mereka mampu. So basically duit yang masuk, mereka terus gunakan duit tersebut untuk beli barang-barang keperluan ataupun barang-barang kemahuan. Mereka terus belanjakan kesemuanya. Itu yang pertama. Yang maksudnya habis. Tidak ada simpanan. Kan? Yang kedua, kenapa? Sebab kadang-kadang ramai daripada kita juga terbiasa untuk membuat hutang misalnya. Kadang-kadang hutang ini kita tak nampak, ataupun yang terbaru buy now pay later. Kan, pernah guna aplikasi buy now pay later? Takut. Saya tak suka. Kalau tak ada duit saya tak beli. Kan? Saya dah belajar, bukan terkena banyak kali tidak, tapi walaupun kita pernah terkena dengan kad kredit, tapi disebabkan itu kita tak nak beli barang yang dengan menggunakan duit yang tak ada. Betul. So benda-benda macam ni memang pada asalnya, yes, kita dapat mengawal aliran tunai keluar dan masuk. Tetapi kalau benda ni menjadi tabiat, dia makin lama, duit yang kita kena bayar setiap bulan tu makin lama makin tinggi. Jadi ini dua masalah yang biasanya ramai daripada masyarakat kita buat, dan akibat daripada ini tak terfikir untuk membina tabung simpanan kecemasan. So disebabkan itu, caranya adalah kita kena daripada muda lagi, kita kena membina tabiat menyimpan. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Saya sangat suka peribahasa Melayu tentang benda itulah. Tentang menabung ni lah. Sebenarnya kan orang punya relationship dengan duit ni, ramai orang stres lagi daripada tenang dengan duit. Kenapa tu? Sebabkan hutang. Sebabkan selalu rasa tak cukup. Jadi hubungan kita dengan duit ni selalunya tak tenang. Betul. Kalau kita dapat jumpa perhubungan yang sangat tenang dengan duit, maknanya senanglah kita nak buat simpanan. Ya. Okey, baiklah, kita berehat seketika. Kita nak tengok macam mana keadaannya, kelang kabut ke tenang Chef Hendy dekat dapur tu, dan kita akan kembali selepas ini bersama dengan Dr. Adam. Ya, terima kasih Yasmin Hani. Jumpa lagi saya dalam Sembang Masak-Masak di Dapur. Ada saya lah, Fendi Muhammad. Okey, dengan menggunakan RM15 saja bajet kita, saya akan masak untuk 3 orang makan. Dan menu kita nak buat spaghetti bolognese daging. Bahan-bahan dekat sini, kita ada spaghetti lebih kurang dalam 300 gram yang telah direbus al dente. Dia tak lembut sangat, tak liat sangat. Dan kita ada di sini daging kisar yang telah digoreng terlebih dahulu. Ingat, goreng terlebih dahulu. Kan? Lepas tu ada bawang putih, ada minyak zaitun. Ni dia, emping cili. Ni dia, ada juga untuk menaikkan lagi baunya, kita gunakan daun parsley kisar ataupun yang kering. Dan kita guna yang paling mudah lah nak buat spaghetti bolognese ni. Kita guna ni dia, sos bolognese yang
segera dah siap dalam tin tu ataupun botol, guna je jimat masa kita. Tak habis pun RM15. Yang paling penting jimat. Mula-mula saya nak buat apa? Nyalakan api, panaskan kita punya kuali. Kita akan masukkan minyak zaitun. Minyak zaitun ni memang permainan dalam makanan Itali lah. Dalam spaghetti ke pasta ke, kadang-kadang dia guna untuk buat salad dia pun ada juga. Yang paling penting kita pastikan betul-betul panas kuali kita. Kita masukkan minyak. Sebab apa saya nak gunakan teknik yang lain sikit. Walaupun kita tengok kenapa tak masuk minyak lagi, kita bagi betul-betul panas, kita masuk minyak, kita masuk bawang. Kita tak nak dia bawang tu hangus. Sebab apa? Khasiat dekat kita punya sos, khasiat dekat minyak zaitun ni ada, orang kata yang tersendiri dia punya khasiat dia tu. Tak nak dia nanti kita masuk nanti dia rosak. Kita perlukan khasiat dia juga. Kadang-kadang kita tengok, oh kenapa masakan barat dia tuang minyak zaitun kemudian. Sebab apa? Dia mengandungi rasa dan khasiat dia tersendiri. Ya, itu dia. Masukkan minyak zaitun. Nampak? Tak pakai banyak. Sikit je. Dah cukup. Lebih kurang dalam 2 sudu dah memadai dah. Mudah sebenarnya. Bawang putih masuk terus. Sebab tu saya cakap tadi, kita gunakan teknik, kita panaskan betul-betul kuali, masuk minyak terus masuk bawang. Selalu kita panaskan minyak tu. Ni kita tak nak panaskan minyak, kita panaskan kuali terlebih dahulu. Sebab apa? Kita nak khasiat dekat minyak zaitun tu masih lagi ada. Kadang-kadang orang guna minyak, dah lah kuali panas, minyak panas, masuk pula benda-benda yang berair dalam tu. Meletup-letup satu hal. Kan? Wangi. Bau dia wangi. Okey, dia ada teknik juga yang kita nak masukkan daging terlebih dahulu pun boleh, nak masukkan sos terlebih dahulu pun boleh. Saya pilih untuk masukkan daging terlebih dahulu. Sebab apa? Kalau kita masuk sos, nanti kita tak boleh nak dia hangus ke apa kan. Ni kita biar daging tu dah digoreng ataupun ditumis baik dengan bawang tu, bau pun dah naik, wangi semua, baru kita masukkan sos dia. Ini dia. Masukkan sos bolognese. Sos ni agak pekat sebenarnya. Dia agak pekat. Dan caranya, ada caranya. Kita akan tambahkan sedikit air. Jangan terlampau pekat sangat. Nanti tak sesuai dengan kita punya spaghetti kita tu. Cantik dah di situ. Dan kalau kita nak menambahkan sikit rasa, kita boleh masukkan ni dia. Sedikit serbuk ayam. Dan juga sedikit garam untuk menaikkan lagi rasa masin dia tu. Jangan banyak sangat sebab apa? Sos tu pun dah rasa masin, dia dah ada rasa masin dia dah. Dalam tin ke dalam botol dah ada rasa masin dia. Lepas tu daging tu pun dah ada rasa dia yang tersendiri. Kita kat sini kita tak nak bagi dia terlampau sangat masin. Maklumlah, kadang-kadang orang Itali ni kurang makan rasa masin dia tu. Dan kita boleh tambahkan sedikit emping cili untuk menaikkan rasa pedas dia tu. Boleh tambah kat situ, nak tak dalam pinggan kemudian pun boleh juga. Saya suka tambah sedikit dalam tu. Dan nanti masa hidang kita tambah sedikit lagi pun boleh. Mungkin ada orang bertanya lah, minyak zaitun ni mahal, boleh ke kita guna? Kita bukan beli setiap kali kita nak masak. Kita beli sekali mungkin boleh tahan 2-3 bulan kan. Ikut penggunaan kita. Tapi dia sangat bagus untuk menumis dan sangat berkhasiat sebenarnya. Tak ada masalah pun untuk kita melabur dekat minyak zaitun. Dia ada 2 jenis hidangan untuk spaghetti bolognese ni. Ada dia masukkan terus dalam tu pun ada juga. Kan, masukkan terus spaghetti ke dalam kuah pun ada juga, ataupun hidangkan atas pinggan spaghetti, lepas tu letak kuah atas dia pun boleh juga. Tiada masalah. Pilihlah nak yang macam mana. Yang macam saya pilih ni, yang lebih mudah. Kita letak spaghetti dalam pinggan. Kita padamkan api terlebih dahulu. Kita ambil spaghetti. Itu dah cantik. Kan? Kita
letak dalam pinggan. Lepas tu nanti baru kita tuang dia punya sos dia. Yeah. Memadai seorang makan. Jangan banyak sangat. Lalu, cantik. Dan kita boleh sendukkan kuah dia. Letak atas tu. Ya. Nampak lain sikit. Cantik dah di situ. Boleh taburkan sedikit daun parsley. Dan juga sedikit emping cili. Ya, itu dia. Dah pun siap dah. Menggunakan bajet RM15 saja, saya dah siapkan dah ni dia. Spaghetti Bolognese. Lepas ni kita boleh hidangkan bersama dengan Yasmin Hani. Tapi macam saya cakap, berbelanjalah dengan berhemah. Sebab apa? Duit-duit yang lebih tu boleh kita gunakan untuk melabur di ASB. Kita jumpa selepas ni. Ya, betul Chef Andy. Sebenarnya kita kena berbelanja secara berhemah. Okey, sekarang ini kita sementara Chef tengah nak menghidangkan makanan kita, kita sambung balik perbincangan kita. So, bagaimana pula dengan emas? Okey, kalau kita tengah bincang tentang tabung kecemasan ni, macam mana pula dengan emas? Ramai yang menggadai emas waktu kecemasan. Kan dia gadai, yang mana ada gadai lepas tu pajak balik macam-macam. Adakah emas juga satu bentuk pelaburan yang sesuai sebagai tabung kecemasan? Kalau tanya saya, pendapat peribadi saya tak rasa emas adalah tempat yang sesuai untuk pelaburan tabung sebagai tabung simpanan kecemasan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, nilai emas itu tak semestinya naik sepanjang tahun ataupun sepanjang bulan. Okay, dia ada naik dan turun. Emas ni kenaikan harga umpama macam kenaikan harga pasaran saham. Yeah. Ada ketika mana harga emas naik dan ada ketika mana harga emas turun. Jadi, kita tak tahu bila kita perlukan tabung kecemasan tersebut. Kadang-kadang kita perlukan tabung kecemasan ketika mana harga emas naik, baguslah kita dapat keuntungan di situ. Tetapi kalau berlakunya kecemasan ketika mana harga emas turun, maka ada berlaku kerugian di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita nak pajak gadai ataupun nak jual emas kita, ada kos yang terlibat. Kos nak jual itu. Maksudnya kita tak boleh nak jual pada harga yang ditentukan asal. Harga asal. Contohnya, let's say harga emas 1 gram bersamaan dengan RM315. Okay? Itu harga pasaran. Tapi bila kita jual beli itu, ada spread kat situ. Dan disebabkan itu, mungkin kita akan ada kerugian di situ. Disebabkan itu, kalau instrumen seperti ASB ini, di mana kita dapat 100% duit bila kita masuk dan kita keluar, itu lebih sesuai untuk dijadikan sebagai tabung simpanan kecemasan. Okey. So, sebaiknya kita kena cuba memiliki pelaburan untuk membina tabung kecemasan yang kukuh, betul? Tapi sekiranya lah kita tak tahu kan, malang ni tak berbau, something happen, kita hilang kerja ataupun ada yang accident, hilang kupaya yang kekal ke apa-apa ke kan. So bagaimana hendak memastikan tabung ini sebenarnya cukup untuk membiayai kehidupan pada waktu yang mendesak ni? Okey, so ni bagi mereka yang mungkin kecemasan tu tiba, kan? Contohnya kehilangan pekerjaan dan sebagainya. First, yang pertama, jangan gunakan kesemua duit tabung kecemasan tu dalam bulan yang pertama lah. Nama pun kenapa kita bina, sebab tu saya sarankan untuk kita bina 6 bulan tabung simpanan kecemasan tersebut. Caranya yang pertama, hanya fokus kepada keperluan, tangguhkan kemahuan. Itu yang pertama. Maksudnya kita gunakan duit secara berjimat-cemat. Beli apa yang perlu, tangguhkan segala kemahuan. Kalau nak beli nak beli handbag lah ataupun nak beli phone baru dan sebagainya, semua benda ni jangan beli ketika mana kita tak ada kerja, tidak ada pendapatan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan buat hutang baru. Jangan gunakan ataupun sebab yalah kadang-kadang kita stres, kehilangan pekerjaan, so kita pergi buat hutang yang tak sepatutnya. Contohnya pinjaman peribadi ataupun pinjaman kad kredit dan sebagainya. So itu yang kedua, elakkan berhutang. Dan yang ketiga, terus cari ataupun cari alternatif bagaimana nak membina pendapatan semula. Contohnya kalau kita buat side income ataupun pendapatan sampingan, pergi buat bisnes kecil-kecilan ataupun terus
cari pekerjaan baru supaya anda boleh sambung semula pendapatan anda tersebut yang anda dah hilang sebelum ini. Okey, saya suka tu, tangguhkan kemahuan. Baik. Fokus pada keperluan, tangguhkan kemahuan. Baik, sebelum saya dengan Dr. Adam merasakan air tangan chef ni, kita sebenarnya ada maklumat penting yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton di rumah, di mana ASMB menawarkan hadiah bernilai RM1,000 menerusi trivia Labo Sembang-Sembang ASMB ini. Dan apa yang anda harus lakukan adalah melayari laman web www.asmb.com.my dan lawati media sosial ASMB untuk mendapatkan 5 soalan yang dikemukakan. Klik pada borang penyertaan trivia Labo Sembang-Sembang ASMB dan juga menjawab soalan yang telah pun diberikan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram ASMB untuk melayakkan anda muncul sebagai seorang pemenang. All the best and good luck! Alhamdulillah doktor. Yasmin. Tadi duk tengah sembang tadi duk borak kuat sangat dia tu. Kat dapur saya pun kotong siap. Siap. Ready. Menggunakan RM15 je bajet. Yo. Berapa minit ni? RM15 untuk 3 orang makan. Cara tak betul? Berapa minit siap ni? Ya ni sekejap je. 5 minit siap. 5 minit Wow. Ambil bau nampak? Tapi tak boleh makan je doktor. Belum lagi? Ambil bau je dulu. Saya ada soalan ni. Tadi saya duk dengar lah sembang-sembang tadi tu. Tapi saya sekali imbas tengok doktor ni macam doktor dekat wang kecemasan pun ada juga. Rupanya doktor pakar kewangan ya. Mana Dia bedah duit. Bedah bedah duit. duit. Tapi betul tu doktor kan? Doktor juga kan? Doktor perubatan. Ex-doktor perubatan. Ex-doktor perubatan. Dulu lah. Bekas lah. Bekas. Mantan. Itulah saya ada dengar juga tadi. Nak tanya, kenapa kad kredit tidak boleh dijadikan tabung kecemasan? Okey. Sebab apa tu? Menarik soalan ni kan. Kenapa kita tak jadikan kad kredit sebagai tabung simpanan kecemasan? Sebab kita boleh je swipe kredit kad kan. Bila-bila masa kalau nak beli suatu benda, kita tidak ada pendapatan. Masalah yang paling besar kan, kalau kita menggunakan kad kredit ni adalah kita kena tahu kad kredit tu bukan duit kita. Kad kredit itu duit hutang. Betul juga. Duit hutang tu satu. Yang kedua, kad kredit ini dia punya kadar faedahnya adalah sangat-sangat tinggi. Kadar faedah maksudnya interest rate yang kita kena bayar. 18% setahun. 18 ya. 18. Tinggi tu. So nak guna tak sebagai tabung simpanan kecemasan? Memang tak rasa tak sesuai. Tak sesuai sebab hutang Ya, betul. Jadikan hutang untuk tabung pula. Tak boleh. Macam tak kena. Disimpan hutang. Disimpan hutang untuk kecemasan. Simpan hutang. Terima kasih doktor. Terima kasih. Makanan pun dah tersedia. Yang bungkus pun ada dekat sini. Hebat ada ni. Yalah buah Fresh, tangan sikit. Buah tangan. Ada lebih sikit. Alhamdulillah. Ni saya bawa balik ni. Ya. Boleh. Ya, masih. boleh. Seronok lah wife dapat makan sekali. InsyaAllah. Baik, terima kasih Fendi dan juga terima kasih kepada Dr. Adam Zubir atas nasihat dan juga panduan yang dikongsikan untuk membantu kita membina tabung kecemasan. Dengan adanya tabung kecemasan, dapatlah kita semua meneruskan kelangsungan hidup jika berlakunya perkara luar dugaan. Tetapi ingat, jangan semuanya kita anggap sebagai kecemasan. Kalau kejap-kejap cemas memang tak terbina lah tabung kecemasan yang kita idamkan tu. Sekian daripada kami untuk episod kali ini Sembang-Sembang ASMB. Jumpa lagi di waktu dan hari yang sama pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye. Tabung makanan. Sembang-sembang